Malaysia terus diterajang pelabur. Adakah hanya pelaburan sampah dan syarikat yang mencemarkan alam sekitar sahaja yang sanggup masuk ke Malaysia? Itulah hakikat yang enggan diterima oleh kerajaan Tebuk Atap yang masih ke hulu ke hilir mencanang kononnya ekonomi akan pulih. Namun, hampir setiap hari kita mendengar syarikat gergasi melencong dari Malaysia ke tempat lain. Inilah gejala kegagalan kerajaan pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin dan gerombolannya dari segi ekonomi untuk menyelamatkan negara. Justru tidak heran apabila keupayaan kerajaan ini dalam usaha menarik pelabur asing dipersoalkan. Timbalan Presiden Amanah Datuk Seri Salahuddin Ayub mempersoalkan mengapa kerajaan Perikatan Nasional sekali lagi gagal dalam menarik pelaburan asing ke dalam negara. Bila merujuk kepada pengumuman dari syarikat farmaceutical gergasi Perancis Sanofi yang dilapor akan melabur 400 juta euro bersamaan 1.98 bilion ringgit selama 5 tahun di Singapura. Selepas Google dan Facebook memilih Indonesia, sekarang syarikat multinasional yang lain memilih negara jiran berbanding kita. Apa kurangnya Malaysia? Soalnya dalam satu hantaran di Facebook. Terdahulu Sanofi memaklumkan akan membina kilang baharu di Singapura yang mampu menghasilkan beberapa vaksin serentak. Pembinaannya akan bermula pada pertengahan tahun ini. Menurut Sanofi, kilang berteknologi tinggi itu dijangka beroperasi pada suku pertama 2026. Kilang baharu itu akan memberi keupayaan kepada Sanofi untuk menghasilkan vaksin yang inovatif pada skala besar untuk Asia dan boleh bertindak balas dengan pantas terhadap risiko pandemik masa depan, kata syarikat berkenaan. Menurut Salahuddin, alasan COVID-19 tidak boleh diterima pakai dalam keadaan pelaburan ke Indonesia dan Vietnam terus meningkat. Ini kerana Indonesia dan Vietnam juga diserang dengan pandemik berkenaan. Beliau juga bertanya siapa sebenarnya yang selektif dalam memilih pelaburan terbaik. Mengapa kita gagal tarik pelaburan asing ini ke negara kita? Syarikat multinasional atau Malaysia yang selektif? Soalnya, dengan pengakuan Muhyiddin sendiri bahawa kerajaan sekarang sudah tidak banyak wang kerana perbelanjaan yang besar kepada COVID-19 menunjukkan keadaan kewangan negara semakin meruncing. Itu belum lagi tanggungan perbendaharaan terhadap kos operasi dan pentadbiran kabinet XXXL yang dibentuk demi mengambil hati anggota kudeta. 3 orang duta khas Perdana Menteri yang kononnya akan membantu untuk menarik pelabur asing ke Malaysia sedang buat apa? Menteri Kanan Datuk Seri Azmin Ali yang menerajui Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri pula didakwa gagal menarik pelabur. Senang cakap kerajaan Perikatan Nasional gagal dalam semua aspek sosioekonomi dan keselamatan negara. Noktah.